mempraktikalkan, beramal dengan asyhadu, dengan penyaksian itu, maka yang pertamanya tahu atau kenal. Lalu kita pun mula belajar sifat 20. 20 sifat 20 ni apa dia? Yang sifat 20 ini adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah, lawannya 20 yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah. 20 sifat tersebut. Baik. Jadi dalam perjalanan tauhid kita, ini asas pada awal kita belajar. Antara kitab yang masyhur yang senang kita belajar, antara kitabnya adalah kitab, nama kitabnya Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid adalah kitab yang mudah, yang asas kita belajar. Jadi untuk mempraktikalkan yang pertama, syarat asyhadu yang pertama untuk menyaksikan itu tahu atau kenal. Maka kita pun belajar sifat 20. Ini jadi 41. Sifat 20 itu 20 yang wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Asas ni kalau tak ada kitab, Google pun boleh. Google type sifat 20, dia akan keluar. Kemudian dalam kalimah asyhadu itu ada dua. Pertama, menyaksikan Allah. Yang keduanya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar ini sifat bagi Allah. Maka kita belajar pula 4, kita menyaksikan asyhadu, kita menyaksikan 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Yang ni untuk Rasul. Jadi ini ada 9. Maka daripada sebenarnya dia nampak okey. Maka daripada untuk syarat tahu dan kenal, ini yang pertama. Syarat kita nak mempraktikkan asyhadu ni kita belajar. Maka totalnya ni menjadi 50. 20 yang wajib kita baca, 20 sifat tadi, lawannya 20. Satu yang harus. Apa sifat satu yang harus bagi Allah? Iaitu Allah harus bagi Allah memasukkan orang baik ke dalam syurga. Allah tak wajib masukkan orang baik dalam syurga. Sifat dia harus. Kalau wajib, seolah macam jadi berdosa pula bagi Allah. Padahal dosa pahala tu pun Allah yang cipta. Kemudian Allah harus memasukkan orang jahat dalam neraka. Bukan wajib bagi Allah. Dan Allah mencipta kita dan seluruh kehidupan ni pun ada sifat yang harus bagi Allah. Dia maha mengetahui. Orang yang kita nampak, kita nilai jahat di dunia ni, di sisi Allah kita tak tahu. Orang yang kita nampak baik, di sisi Allah tak tahu. Sebab hadis sahih Bukhari, kita pernah dengar tajuk hadis sahih Bukhari itu tentang Rasulullah SAW bersabda tentang pertama, iaitu qari, ataupun disebut sebagai qari atau orang alim, yang dicampak, yang ketika dihadapkan di mahkamah Allah, dibicarakan, Allah tanya, dan apa yang kamu buat dengan bacaan Al-Quran kamu, kamu buat apa dengan bacaan Al-Quran kamu, pada qari ini. Lalu dia kata, aku
membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, ya. Aku sampaikan ilmu aku dengan penuh keikhlasan. Lalu Allah kata, kadzabta, kamu berdusta, kamu menipu. Kan? Sebenarnya kamu jadi alim, kamu baca Quran supaya ramai orang suka pada kamu, jadi pengikut kamu. Kan? Bahkan dalam hati kamu riak. Nah, Allah yang layak hukum, bukan kita. Ya, riak, kamu nak menunjuk pada orang, maka Allah kata, Allah panggil malaikat, seret dia ni dengan mukanya ke bawah, diseret daripada mukanya, lalu dicampakkan dalam neraka. Lepas tu Allah panggil pula dermawan, kan? Apa kamu buat masa hidup dulu? Dia kata, harta aku ni seorang dermawan, aku dengan ikhlasnya menyumbangkan harta aku kepada seluruh manusia memerlukan. Aku beramal dengan ikhlasnya. Allah kata, kadzabta, kamu berdusta, kamu menipu. Kamu habiskan harta kamu, kamu dermakan pada orang, kamu sedekahkan pada orang. Sebab apa? Sebab supaya orang ramai kata kamu memang dermawan, kamu baik hati, kamu murah hati, dan orang telah pun berkata demikian. Lalu Allah panggil malaikat, seret dengan mukanya ke bawah, campak dalam neraka. Yang ketiga Allah panggil siapa? Orang yang mati syahid. Ya, Allah tanya, apa yang kamu buat masa hidup dulu? Dia kata, aku berjuang ya Allah, bermati-matian fi sabilillah, pertahankan agamamu sehingga aku terbunuh syahid dalam medan pertempuran. Ya. Jadi Allah kata, kadzabta, kamu berdusta, kamu menipu. Sebenarnya kamu berjuang habis-habisan supaya orang kata kamu hebat, kamu berani, kamu gagah perkasa, dan orang ramai telah pun berkata demikian. Allah panggil malaikat, seret dengan mukanya ke bawah, campak dalam neraka. Tuan-tuan puan yang mulia, hadis tu nak cerita yang layak menilai Allah. Ni sifat harus dia. Bukan wajib. Allah yang layak menilai kita, bukan manusia. Allah yang layak nilai hati kita di sana nanti. Ya. Jadi 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah, kan? Lawannya 4. 1 sifat harus bagi Rasul, apa dia? Rasul ni dia sakit, ya, dia makan, dia minum, dia berkahwin, ada anak, tu sifat harus bagi Rasul. Jadi totalnya, ya, 41 dengan 9 jadi 50. Maka 50 ni disebut 50 aqaidul iman. Disebut 50 aqaidul iman. Ya. Maka kita pun nak tahu atau nak kenal ni, kita belajar. Ya. Rupanya kita belajar sampai habis, ya. Dia tidak terhenti sampai di situ sahaja. Sebab apa? Masa kita belajar ni, macam saya sebut pada siri yang awal dulu, kan? Kita hanya jumpa guru ni, kita pergi kutip ilmu daripada guru tu, jumpa guru ni, kita kutip ilmu, jumpa, kita kutip. Tapi nak amal tak nampak jalan. Kan? Akhirnya, ya, kita jadi saksi. Asyhadu, aku bersaksi, tapi saksi yang tidak relevant. Segala ilmu yang kita belajar, kita tak tahu nak amal. Sebab apa? Sebab kita hanya dengar cerita tentang Allah. Kita hanya dengar cerita tentang Allah. Maka, macam mana awak kenal Ustaz Muhammad James? Oh, sebab saya dengar cerita. Oh, dengar cerita bukan kenal. Kan? Awak dengar cerita, awak bukan kenal. Kan? Itu dengar cerita. Kan? Maknanya awak tak pernah jumpa dia, tak pernah. Awak pernah tengok dia, tak pernah. Hanya dengar cerita sahaja. Allah pun kita hanya dengar cerita. Maka syarat yang kedua, asyhadu itu, apa dia? Nampak. Saksi, ni saksi, mestilah nama saksi tu tengok kan, nampak kan? Ya. Maka bila kita kata nampak, maka timbul persoalan, boleh nampak ke Allah? Kita dah belajar maksud nampak tu apa? Ni, pandang apa? Nampak tu maksudnya apa? Pandang tauhid
af'al. Pandang perbuatan Allah di mana-mana. Bukan nampak Allah tu maksud nampak Allah macam nampak makhluk. Tak. Nampak tu apa dia? Nampak af'al Allah pada makhluk. Makhluk ni langsung-langsung tidak ada af'al, tidak ada perbuatan. Itu maksud nampak. Yang kita baca itu kan, hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang martabat ihsan. Apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Fa illam takun tarahu, kalau tengok tak nampak juga, fa innahu yara, yakinlah Allah sentiasa melihat. Ya. Maka maksud nampak apa? Pandang sifat, pandang af'al perbuatan, reti sifat, merasa izat. Tu maksud nampak. Nampak apa? Lengkap tadi. Kan? Lengkap dengan af'al, sifat dan zat. Sebab tu saya bagi 7 nafsu sepanjang 12 siri sampai semalam tu. Bila saya hurai benda ni, tuan-tuan perempuan yang ikut daripada awal, daripada siri 1, yang kalau ada yang baru masuk, tengok channel YouTube Muhammad James, akan tengok balik, baru kita nampak huraian ni. Kalau daripada awal hari tu saya bagi yang ni, kan, dia akan jadi pening. Sebab tu saya mula pada nafsu tu supaya nampak. Bila saya tak perlu hurai panjang lebar, dah nampak dah apa yang dimaksudkan dengan nampak. Pandang perbuatan Allah pada makhluk, makhluk langsung-langsung tidak ada perbuatan. Ya. Dan baik. Jadi kalau bila kata nampak, kita menyaksikan. Ini yang aku bersaksi tadi. Kan, aku bersaksi la ilaha illallah, la ma'bud tiada yang sembah melainkan Allah, tidak ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah. Biasa kita selalu terjemah yang disembah saja kan. Maka bila kita dah mengaji, kita tahu tauhid af'al itu apa dia? Nampak perbuatan Allah pada makhluk yang tidak berbuatan. Maka terjemahan la ilaha illallah itu asyhadu, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, bahawa la ma'bud, tidak ada disembah melainkan Allah, juga dengan maksud tidak ada perbuatan yang lain dalam seluruh kehidupan makhluk melainkan perbuatan Allah. Maknanya apa? Yang kita bincang semalam, kudrat dan iradat Allah, ya. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Maka ketika inilah, ya, kita mula bila kita duduk pandang perbuatan itu, ketika itulah baru kita tahu, ya, kenapa dalam Al-Baqarah, ayat 100, ayat kedua, Alif Lam Mim ayat pertama. Apa maksud Alif Lam Mim? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ulama tafsir sepakat, Alif Lam Mim itu dengan makna Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Terjemahan dia, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ya, Alif Lam Mim. Jadi jangan duk pirongkai macam-macam kan. Memang ada dalam ilmu tasawuf tu satu cabang ilmu yang dipanggil ilmu huruf. Ya, kalau ada masa nanti lain kalilah kita bincangkan. Tapi tak boleh ilmu huruf tu dibawa kepada huruf-huruf alif lam mim, yasin, hamim, hamin, ain sin qaf, kan? Kaf ha ya ain sad, alif lam ra, alif lam mim ra. Tak boleh nak di-apply-kan kepada huruf-huruf tu. Pasal apa? Dalam tafsir Al-Quran menyatakan huruf-huruf itu, yang alif lam mim, yasin, alif lam ra, hamim, itu semua dengan makna Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang mengetahui maknanya atau maksudnya. Baik. Jadi ilmu huruf tu kan, dalam kitab-kitab tasawuf yang lain kan ada membicarakan ilmu huruf sebagai satu jazbah atau semangat
kepada orang menuntut ilmu. Ada juga ilmu huruf moden, kan? Ilmu huruf moden macam sekarang ni kan, tol kan, ada orang moden dia buat ilmu huruf kan, dia panggil tol, TOL tu kan, apa dia? Tunggu orang lalu. Tunggu orang lalu, tol kan, memang betul dia tunggu orang lalu kan. Plus PLUS kan, pantang lalu, ulur selalu kan, kena bayar kan. Jadi itu contoh ilmu huruf kan. Kalau masa zaman sekolah dulu kan, kita suka ilmu huruf tu kan, coklat HACS kan, HACKS, hanya aku cinta kau seorang kan. Bila bagi HACS dekat awek tu, dia faham lah maksud HACS tu, hanya aku cinta kau seorang kan. Dunhill kan, dunia Dunhill, dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang kan. Dulu ilmu zaman sekolah dulu kan. Jadi dalam cetusan ilmu tasawuf ya, pun ada ulama tasawuf yang mencetuskan tentang ilmu huruf tu, tapi tak boleh di apply kepada huruf-huruf yang menjadi mukjizat pada Al-Quran. Maksudnya huruf tadi adalah iaitu permulaan ayat alif lam mim, alif lam ra ha mim dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Sebab itu dah ada tafsir sepakat mengatakan hanya Allah mengetahui maksudnya ya. Baik, maka Al-Baqarah yang kedua tadi ayat alif lam mim ayat pertama, ayat kedua apa dia? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian Alkitab itu yang menjadi petunjuk yang tidak ada syak dan ragu pada isi kandungannya. Dzalikal kitab, yang demikian Al-Quran itu. Alkitab itu Al-Quran itu. La raiba fihi, jangan ada syak dan ragu tentang isi kandungannya, besar kuman pun jangan. La raiba fihi, jangan syak dan ragu, itu kalam Allah, itu mukjizat. Syak dan ragu kan, boleh ke hukum Allah ni dilaksanakan di Malaysia ni? La raiba fihi, jangan syak dan ragu pada isi kandungannya. Allah kata la raiba fihi, dzalika alif lam mim, dzalikal kitab, demikian Al-Quran itu la raiba fihi, jangan ada raib. Raib tu keraguan kan. Boleh ke kan kita ni kan masyarakat majmuk, zaman Nabi SAW di Madinah itu juga masyarakat majmuk, bukan semua orang Arab kan, pun Nabi tegakkan piagam Madinah. Apa dia piagam ni? Itu perlembagaan Al-Quran Hadis dalam negara Madinah pada ketika itu. Sebab tu Allah kata la raiba fi, jangan ada syak dan ragu pada isi kandungannya. Hari inilah zaman fitnah ni kan, keraguan tu terlalu banyak kan, ni boleh ke kan, boleh ke nanti kalau arak diharamkan di Malaysia, macam mana orang-orang bukan Islam nak minum kan. Saya tanya, agama apa yang membenarkan penganutnya minum arak, balik mabuk, pukul bini? Agama mana? Cuba bagi tahu. Agama mana dalam buku-buku agama mereka yang membenarkan untuk mereka sebagai penganut hilang kewarasan akal fikiran kerana arak? Agama mana? Kadang-kadang kita tak faham yang orang kita nak meraihkan non-Muslim ni, dia meraihkan non-Muslim yang mana? Padahal dalam the books of Hindu, Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sam Veda kan, mana dalam besi mana yang mengatakan memang dia suruh penganut dia hilang akal kewarasan akal. Tanya dengan orang-orang India pun, kalau tanya pada isteri-isteri mereka, suka ke suami balik mabuk-mabuk pukul isteri, pukul awak? Dia pun jawab tak suka kan. Agama Buddha yang mana dalam buku the books of Buddha yang mana, dalam buku Confucius ataupun Gautama Buddha yang mana yang benarkan penganutnya hilang kewarasan akal fikiran dengan arak tu? Agama Taoism. Tao ni agama yang Tao, dalam the books of Tao yang mana yang membenarkan penganutnya hilang kewarasan akal fikiran kan kerana arak tadi? Agama mana yang benarkan? Jadi termasuklah juga dengan kalau yang juga tersebar di negara kita ni, baik ada orang India, ada orang Cina yang beragama Bahai. Jadi dalam agama Bahai pun, kalau kita buat kajian agama Bahai ni,
Jadi di mana yang dia juga membenarkan penganut agama Bahai itu hilang kewarasan akal fikiran, kerana dengan sebab arak ni agama Bahai yang mana? Kristian, kan? Dia ada Bible, kan? Ada New Testament dan Old Testament, kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru dalam agama Kristian, kan? Dengan Bible yang bermacam-macam versi. Bible mana yang membenarkan, Kristian mana yang benarkan penganutnya hilang kewarasan akal fikiran kerana arak? Jadi bila kita, tapi yang bersuara ni banyak orang Islam, kan, orang Melayu Islam. Dia kata, oh nanti orang bukan Islam nak minum apa? Dia pula yang sibuk, kan? Zalikal kitab, yang demikian Alkitab itu la raiba fi, tidak ada syak dan ragu pada isi kandungannya. La raiba fi, hudal lil muttaqin. Itu dalam ayat itu dia apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah. Petunjuk bagi orang yang takut pada hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Maksudnya apa? Takut kepada Allah dulu. Maknanya apa? Dapat petunjuk dulu ke baru takut, atau takut dulu baru dapat petunjuk? Takut pada Allah dulu, baru Al-Quran jadi petunjuk. Takut pada Allah, baru Al-Quran jadi petunjuk. Takut pada Allah dulu. Kan kita pasal apa tak takut pada Allah? Tak dapat petunjuk lagi. Dah, kena usaha takut pada Allah dulu, baru datang petunjuk. Baru Al-Quran jadi petunjuk kepada kita. Pasal apa dia jadi macam tu? Tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Tak, dia kena usaha untuk takut pada Allah. Pasal apa? Untuk dapatkan petunjuk dan hidayah, dia kena usaha dan ikhtiar. Ya, hidayah tidak datang berboleh, pasti ada asbab. Ya. Maka bila kata takut kepada Allah dulu, kita dah tahu dah. Kenapa dalam perjalanan kita tu asyhadu tadi, yang pertama tahu atau kenal, yang kedua nampak. Nampak apa? Nampak perbuatan Allah pada makhluk. Tengok apa pun nampak perbuatan dia. Masa af'al, masa tauhid sifat, nampak sifat-sifat dia pada makhluk, kan, yang kita bincang hari itu. Apa dia? Pandang dengan nur Muhammad, ya, nampak sifatnya pada makhluk, ya. Ingat sifat kita dah bincang baru ni, sifat dan zat tidak berpisah atau bercerai. Waalaikumsalam Ummi. Ya. Baik. Jadi sebab tu, maka bila nampak, manusia ni bila nampak, maka dia akan pergi kepada yang seterusnya. Apa dia? Dia akan pergi yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga apa? Dia akan yakin. Memang panggil manusia ni memang dah jadi tabiat dia, memang fitrah kita akan yakin dengan apa yang kita nampak. Kan? Yang kita nampak itulah kita tahu dan kenal. Manusia akan yakin dengan apa yang dia nampak. Yang dia nampak tu sebab apa? Sebab dia tahu dan kenal, sebab dia belajar ni. Lagi sekali, memang perangai manusia, dia akan yakin dengan apa yang dia nampak. Ya. Sebab apa? Sebab dia nampak itulah, maka dia layak mengaku dia tahu dan kenal. Dengan perjalanan yang dia belajar 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman. Ya. Baik. Yakin ni dibahaskan dalam kitab-kitab tasawuf, kan? Bermula dengan ilmu yakin. Ilmu yakin.
ilmu, bermula dengan ilmu yakin. Alhaakumut takatsur. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlumba-lumba manusia mengejar atau mengumpulkan harta. Berlumba-lumba manusia mengejar kekayaan. Berlumba-lumba manusia takatsur mengumpul, memperbanyakkan harta benda mereka. Hatta zurtumul maqabir, sampai nak campak dalam kubur pun sibuk dengan harta. Kalla, jangan buat perangai macam tu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Jangan buat perangai tu sebab nanti kamu akan tahu. Thumma kalla, kemudian Allah kata jangan buat perangai lagu tu. Saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jangan buat panggil itu. Law ta'lamuna ilmal yakin, nanti kamu akan tahu dengan ilmal yakin, iaitu ilmu ya yakin. La tarawunnal jahim, kamu akan diperlihatkan tentang neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yakin. Yang kedua ainul yakin. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Nanti kamu akan diperlihatkan dengan ainul yakin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im, dan kamu akan ditanya di mahkamah Allah nanti tentang nikmat yang Allah bagi ini, untuk apa yang telah kamu gunakan. Surah At-Takatsur kan disebut kan, ilmu yakin, ainul yakin. Ya, kemudian yang ketiganya nurul yakin. Dan yang keempat, yang terakhir, haqqul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, nurul yakin, haqqul yakin. Boleh nampak boleh nampak insya-Allah ya. Botol perak sangkut-sangkut sebab ya, sebab lain tuan kot ya. Baik. Jadi satu, manusia akan yakin dengan apa yang nampak. Pasal apa dia nampak? Dia nampak sebab dia tahu dan kenal dengan pengajian yang 50 aqaidul iman tadi. Ya. Bila yakin, maka dia pergi datang yang terakhir, yang keempat, syarat asyhadu yang keempat, apa dia? Iaitu yang terakhir, yang keempat, apa dia? Percaya. Manusia, memang perangai manusia ni, dia akan percaya dengan apa yang dia yakin. Dan dia yakin dengan apa yang dia nampak. Kan? Pasal apa dia nampak? Sebab dia tahu dan kenal dalam pengajian yang dilalui itu 50 aqaidul iman ni. Jadi tahu atau kenal, nampak, yakin, percaya. Percaya apa dia? Rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Ni kan? Rukun iman yang pertama, rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Ya. Ya. Turunkan sikit. Ya. Sampai kita dah selesai af'al sifat zat ni pada yang kedua tadi, datang yakin dengan ilmu yakin, ainul yakin, nurul yakin, haqqul yakin, barulah kita akan mencapai percaya, rukun iman dan percaya kepada Allah. Kan? Selesai, bila kita selesai pengajian ni untuk ma'rifatullah, untuk kenal Allah. Sebab tu yang saya bagi perjalanan 7 nafsu tu. Yang kita berjalan sebagai salik tadi. Untuk apa? Untuk ni lah, untuk selesaikan ni asyhadu kita dulu ni.
Ni belum bincang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi, baru bincang asyhadu sahaja. Ni baru bincang asyhadu sahaja. Kan? Yang mula daripada siri 1 sampai siri 12 tu, ya, sebab saya nak sampai ke sini sebenarnya. Sebelum kita, kalau saya dari awal lagi saya cerita ni, dia akan jadi terpinga-pinga. Ini kalau bagi orang yang ikut daripada dia ulang-ulang tengok siri 1 sampai 12 malam, insya-Allah dia akan faham. Ya. Jadi maknanya ketika nombor 2 ni, di sinilah bermulanya perjalanan syariat tarikat hakikat untuk mencapai makrifat. Pada ketika af'al, sifat dan zat tadi, pandang, reti, rasa, la ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Ya, perjalanan Islam, iman dan ihsan. Ya, bila sampai sini barulah datang yakin. Selama hari ni pasal apalah tak yakin-yakin. Kan? Rupanya perjalanan tauhid kita tidak selesai. Kan? Pengajian kita ni. Jadi nak sampai kepada percaya. Ini paling asas ni. Saya tak tahu kalau orang kata bab ni tinggi, susah nak faham. Sebab bab kita mengaji daripada 1 sampai 12 nak sampai ke sini adalah bab paling asas. Sebab apa? Nak mencapai rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Kan? Dan percaya segala apa yang Allah datangkan. Datangnya percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada Alkitab, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Nak selesai rukun iman tu sampai siri ke-13 malam ni. Kan? Baru kita tahu bahawa perjalanan ni sangat penting untuk datangkan yakin. Kenapa? Manusia akan percaya dengan apa yang dia yakin. Itu memang fitrah kita. Kita akan percaya dengan apa yang kita yakin dan kita akan yakin dengan apa yang kita nampak. Kan? Dan kita macam mana kita nampak? Sebab kita kenal. Kita nampak sebab kita kenal. Kenapa? Perjalanan yang kita mengaji termasuk yang 7 nafsu yang kita dah selesai sebelum ni. Okey, cukuplah setakat tu kan? Untuk awal ni, setakat itu untuk awal ni. Bukan awal, siri yang ke-13 ni. Ya. Perjalanan ni sebenarnya tu saya kata dia tidak kalau kami mengaji dulu berkitab nak khatam kulit ke kulit kitab tu kan, ambil masa yang lama. Saya ingat yang saya hurai pada tuan-tuan perempuan yang mulia secara umum dan saya ringkaskan dengan atas mendatangkan kefahaman kepada kita semua ni kan, yang benda yang kalau kami menadah kitab dulu hampir saya ingat dekat 20 tahun lah menadah kitab, nak selesai selama 20 tahun menadah kitab kan. Jadi tuan-tuan nak boleh jadi, kita datangkan kefahaman, tapi kalau nak jadi alim kerana 13 siri dengan 13 jam kita belajar ni kan, memang kalau Allah bagi itu masya-Allah tabarakallah, makna hebat lah kan. Tapi saya sendiri pun sebagai orang yang lemah kan, 20 tahun menadah dengan tutup buku nak boleh had cerita 13 siri sampai ke malam ni. Ya, jadi sebab tu, tapi maknanya apa dia? Ilmu ni berterusan. Sampai bila? Sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang saya jumpa guru tauhid, walaupun guru tauhid tu lebih jauh lebih muda daripada saya, katalah freshie yang baru keluar universiti umur 22-23, saya akan duduk mengaji. Bila dia boleh mengajar, saya nak ambil manfaat ilmu. Kan? Jangan sombong kan, rasa kita dah lama, janggut dah putih, dah tak mau mengaji. Oh alah, budak ustaz ni ustaz baru keluar universiti, aku dah lama. Ni sombong dengan ilmu. Ya. Jadi belajar ni kena belajar. Kan? Kena belajar sampai bila-bila ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang mulia, ya. Ya. Jadi bila sebut kata baik-baik. Bila kata kita ni kena belajar, maka kita memang patut kena menjadi orang yang sentiasa belajar, ya. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia tak akan habis sampai ke liang lahat.
Jadi tuan-tuan dan puan yang mulia kita Allah Rasul tersayangan seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini siri yang ke-13 ya. Bagi mereka yang baru mengikuti ya, yang baru ikut, saya nasihatkan. Kalau yang baru ikut, saya nasihatkan ya, buka channel YouTube saya Muhammad James, subscribe ya, subscribe channel YouTube Muhammad James tu, dan tolonglah ya, tengok daripada siri 1. Tengok balik daripada siri 1 sampai kepada siri yang ke-13 malam ni. Kalau tak faham, ulang lagi tengok. Kalau tak faham, ulang tengok lagi. Share-sharekan kepada kawan-kawan video kita insya-Allah ya. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita dalam perjalanan ini. Sebenarnya bila kita makin hari makin faham, study pelan-pelan ya, study pelan-pelan, insya-Allah kita akan rasa seronok belajar. Ya, kita akan rasa seronok belajar ya. Waalaikumsalam kepada abang Cokman ya, dengan semua yang berislam. Sini tak hujan, sini cuaca baik alhamdulillah. Kalau hujan dah tentu dah saya punya wifi ni pun teruk ya. Jadi insya-Allah bila kita mula dalam perjalanan yang saya sebut, banyakkan solat sunat istikharah, minta petunjuk Allah, banyakkan solat hajat, banyakkan solat sunat taubat. Kalau boleh ditambah kan dengan solat tasbih kan, solat sunat tasbih, banyakkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya oleh sebab tuan-tuan dan puan mulia, saya bagi basic asas kepada tauhid ni kerana saya tak boleh masuk kepada bab-bab yang lebih jauh macam tadi yang bab yakin, ilmu yakin, ainul yakin, nurul yakin, hakul yakin itu pun ada huraiannya kan. Kalau diberikan masa insya-Allah dalam pengajian yang lain kita cuba kupaskan sedikit ya untuk dapatkan kefahaman tentang keyakinan kita ni insya-Allah ya. Jadi menuntut ilmu ni kena ada perasaan seronok, kita suka, kita minat ya. Tambah pula ilmu yang nak mencapaikan kita kepada ma'rifatullah. Maka sekadar itu untuk malam ni. Mohon ampun dan maaf ya. Saya tak nak panjang-panjang. Lagi sekali saya ingatkan yang baru ikut pergi subscribe channel YouTube saya, channel Muhammad James channel. Ya, tengok siri 1 sampai siri yang ke-12 malam. Malam ni adalah siri yang ke-13 dalam tajuk syariat tarikat hakikat makrifat di antara kebenaran dan kebatilan. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan dan puan yang mulia yang hadir insya-Allah, diizinkan Allah ya. Nanti esok malam ni tak apalah. Malam ni saya bolehlah berjanji ya. Kalau panjang umur ada kuliah besok insya-Allah ya. Saya huraikan tentang, saya ulang balik apa dia zikir mulut, zikir hati dan zikir nafas yang kita banyak bertanya tentang isu zikir nafas ni kan. Sampai yang tadi sesat larat mengarut kerana zikir nafas pun ada. Tak apa. Ya, nanti insya-Allah. Baik Abang Bakar, saya faham Bakar lain tak berapa elok masya-Allah, tak apa. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan ya kita dapat manfaat di atas segala ilmu yang kita belajar ya. Banyak-banyakkan berdoa. Dan saya baru saja tadi pinkan nombor akaun madrasah, boleh tengok untuk bagi mereka yang nak bantu frontliner negara dengan bersama-sama dengan saya dalam usaha kita buat face shield dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan oleh frontliner insya-Allah. Aku qul astaghfirullahaladzim wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salma Musa, setiap malam jam 9 malam. Setiap malam jam 9 malam. Kalau tak ada saya maklumkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihan dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka
kemengasihan yang kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada siapa pun yang boleh berikan kefahaman kepada kami dalam pengajian dan ilmu kami ini ya Allah, melainkan Engkau ya Allah. Maka kurniakanlah kefahaman kepada kami ya Allah. Dan siapa yang boleh sampaikan kami dalam perjalanan ma'rifah ini melainkan Engkau ya Allah. Maka sampaikanlah kami dalam perjalanan kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang tabah dan sabar ya Allah, dan berhadapan dengan segala ujian-Mu kepada kami ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah seluruh barisan hadapan negara kami ini ya Allah, yang mereka berkorban untuk menyelamatkan nyawa, merawat pesakit-pesakit COVID-19 ya Allah, dan sembuhkanlah seluruh pesakit-pesakit itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tariklah kembali kemurkaan-Mu ke atas kami ya Allah. Kami tahu bahawa musibah ini datang kerana dosa dan kelalaian kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.